Baiklah. Jadi sekarang kita akan ada sambungan mekanisme pernafasan, iaitu apa yang berlaku sebenarnya ketika kita bernafas, apakah perubahan yang berlaku kepada kita punya paru di dalam rangka rusuk ini, di dalam tulang rusuk ini. Apa yang berlaku kepada diafragma, apa yang berlaku kepada isi padu rongga toraks. Rongga toraks ni adalah kawasan di dalam sangka rusuk ni. Kalau awak nampak ada perbezaan perbezaan ketika menghembus dan menarik nafas. Tengok ini menghembus nafas, menarik nafas. Hembus, tarik. Nampak keadaan paru itu yang berbeza, keadaan diafragma yang berbeza. Kita tengok apa yang berlaku ketika menarik nafas. Menarik nafas dahulu. Sementara tu awak boleh juga perhatikan kepada video grafik dekat sebelah ni, apa yang berlaku ketika penarikan nafas. Bila tarik nafas, paru akan lebih kembang. Paru kita akan mengembang. Keadaannya sebab kita nak menarik udara masuk sebanyak-banyaknya ke dalam paru. Tengok satu persatu apa yang berlaku pada otot interkostal. Otot interkostal ni di mana? Otot interkostal ni merupakan otot yang belakang, yang memegang sangka rusuk. Dia yang menggerakkan dan mempengaruhi bentuk sangka rusuk ini. Jadi otot interkostal ni akan mengecut dan seterusnya dia akan menarik sangka rusuk bergerak ke atas dan keluar. Tengok lagi sekali video grafik ini. Itu adalah pergerakan menarik nafas. Otot interkostal mengecut, maknanya dia tertarik. Mengecut ni dia kecut, tapi dia menarik sangka rusuk ini ke atas dan keluar. Untuk lebih kembang. Kemudian otot diafragma mengecut dan diafragma bergerak ke bawah, seterusnya melepir. Maknanya keadaan apabila tarikan nafas, diafragma mengecut dan dia menjadi melepir. Cuma perbezaannya dekat sini tak nampak sangat. Ini keadaan diafragma. Tak berapa nampak beza sebab kalau awak tengok dekat gambar akan nampak perbezaannya. Cuma dekat sini yang pentingnya awak tahu otot diafragma ini bergerak ke bawah dan melepir. Keadaannya tak sama dengan hembusan. Ada perbezaan. Hembus. Ini hembus. So diafragma ni lebih melengkung. Kalau tarik tadi, diafragma ni dia melepir. Dan pergerakan sangka rusuk dan diafragma. Sangka rusuk tadi yang bergerak, diafragma yang bergerak menyebabkan rongga toraks lebih besar. Bila rongga toraks lebih besar, tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. Apabila tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang, maka dia akan memaksa tekanan udara yang tinggi dekat luar ni, paksa udara untuk masuk ke paru. So sekarang ni sangka rusuk dan diafragma ini tadi bergerak, rongga toraks akan jadi lebih besar menyebabkan tekanan udara kurang. Di dalam. Tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. So bila di dalam kurang, tekanan udara di bahagian luar ini lebih tinggi. Kemudian dia akan memaksa udara daripada luar ni masuk ke dalam paru. Jadi sebab itulah akan adanya ni. Paru akan lebih kembang lagi. Rongga toraks ni lebih besar lagi. Tapi tekanan di dalam lebih rendah. So tekanan udara daripada luar lebih tinggi. Memaksa udara masuk ke dalam paru. Seterusnya kita tengok. Ini yang dikatakan tadi, diafragma mengecut dan bergerak ke bawah.
Okay, dia bergerak ke bawah. Dia flatten. Dia rata. Okay, melepeh. Okay, isi pada rongga toraks berkurang. Sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Kemudian, tekanan udara di dalam rongga toraks ini berkurang. Okay, isi padu bertambah, tekanan udara berkurang. Okay. Untuk mekanisme pernafasan bagi hembus pula. Okay, hembusan nafas. Okay, ini tarik, ini hembus. Okay, waktu hembus, paru-paru ni yang kembang tadi dia akan kembali kepada bentuk asal semula. Okey, dan ada pergerakan diafragma dan sangkar rusuk juga di sini. Apa yang berlaku ketika hembusan nafas ialah otot interkostal mengendur. Okey, kalau tadi waktu menarik nafas dia mengecut, sekarang ni otot interkostal mengendur. Okey, bila dia kendur, so sangkar rusuk ini akan tertarik ke dalam. Okey, so bergerak ke bawah dan ke dalam sangkar rusuknya. Kemudian otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Okey, so awak tengok ini hembusan Ni tarik, ni hembus. Okey. So ni otot diafragma ni dia akan menyebabkan lengkungannya lebih besar lagi. Okey, so dia melengkung ke atas. Okay. Pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks mengecil. Okey, isi pada rongga toraks berkurang dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Jadi apabila menghembus nafas, tekanan udara di dalam ini adalah tinggi. So bila di dalam tekanan tinggi, dia akan menolak udara keluar daripada kawasan rongga toraks. So udara akan dikeluarkan dan dihembus melalui hidung. Ini So laluan udaranya. Okey, ini perbezaan untuk tadi. Kalau awak tengok sewaktu menarik nafas, keadaan sangkar rusuk ni lebih terbuka. Okey, sangkar rusuk ni ke atas dan keluar. Okey, udara masuk. Okey, untuk hembusan pula sangkar rusuknya telah mengendur. Ototnya mengendur, otot interkostal mengendur menyebabkan sangkar rusuk ini pun ke dalam dan ke bawah. Jadi menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang, tapi tekanan di dalam bahagian rongga toraks ni adalah besar dan dia akan menolak udara yang berada di dalam rongga toraks ini keluar daripada hidung disebabkan tekanan yang tinggi di dalam. Okey. Okey, kemudian ada satu perkara yang sering ditanya ataupun sering dikeluarkan kalau ada soalan-soalan yang melibatkan KPAT untuk kemahiran awak berfikir. So dekat sini menunjukkan satu model sistem respirasi manusia. Model dekat sini maknanya bahan ini dibina untuk menggantikan, menunjukkan bagaimana pergerakan paru ketika hembusan dan tarikan nafas. Okey. So model yang biasa digunakan adalah daripada ni serkup kaca betul. Ataupun boleh digunakan botol. Kebiasaannya kita akan memang suruh pelajar untuk buat projek ni. Okay, tapi tak berkesempatan pula. Tak apa. Akan ada projek yang lain untuk awak buat. Okey. So ini adalah model. Okey, dibuat daripada serkup kaca. Kemudian ini melambangkan trachea, salur kaca ataupun biasa boleh gunakan straw. Okey, belon. Belon ini menunjukkan paru. Okey. So apa bezanya dekat sini? Okey, bahagian bawah ini adalah membran getah ataupun belon boleh letakkan ni, benda-benda yang bergetah yang boleh kita tarik dan tolak. So bila ditarik, okey, menunjukkan aktiviti tarikan nafas. Okey. So membran getah ini dia akan menjadi rata.
Rata lah, maknanya rata. Jadi paru ni, belon yang diwakili oleh belon mengembang. Okey, dan ini menunjukkan bahawasanya ada udara yang masuk melalui salur kaca. Okey, menyebabkan belon ini mengembang. Okey. Kemudian bila membran getah ini ditolak ke atas, so ini menunjukkan diafragma ni dah melengkung semula ke atas. So udara telah ditolak keluar daripada belon yang mewakili peparu, dan menunjukkan bahawasanya udara keluar. Jadi ini adalah bukti bahawasanya proses hembusan nafas berlaku. Okey, inilah daripada tarikan dan tolakan membran getah pada botol ataupun pada salur kaca. Okey, ini adalah contoh pergerakan ataupun tindakan epiglottis. Okey, ini adalah satu informasi bonus untuk awak semua, di mana epiglottis ini fungsinya adalah untuk menutup trachea ataupun membuka trachea sewaktu makan dan juga sewaktu bernafas. Jadi sewaktu makan, trachea ini ditutup oleh epiglottis supaya makanan awak tu boleh pergi kepada esophagus, bukan kepada trachea. Okey, peristiwa ni sebab dia ni kalau tidak berlaku, makanan awak ni dia akan pergi kepada trachea dan menyebabkan awak boleh tersedak. Boleh menyebabkan tersedak lah, maksudnya tercekik makanan tu sebab dia termasuk ke dalam ruang trachea awak. Okey, ini biasanya berlaku kalau kita sambil makan kita bercakap. Okey, jadi disebabkan itu epiglottis ni dia bertindaknya sebagai menutupi ruangan yang menghala ke trachea. Jadi bolus ni ataupun makanan yang awak makan ni boleh turun melalui salur yang sepatutnya. Okey, so semasa bernafas epiglottis ini akan terbuka. Okey, epiglottis ni naik. So dia akan menyebabkan trachea ni terbuka seperti biasa. Okey, kejadian ini adalah untuk mengelakkan daripada kita tercekik ketika makan ataupun makanan ini tidak masuk dalam salur yang sebetulnya. Okey, itu adalah tindakan epiglottis. Jadi itu sahaja untuk subtopik 2.1 daripada struktur respirasi manusia dan juga mekanisme pernafasan. Kita jumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.